Sungguhnya Allah menurunkan kitab Taurat, golongan Yahudi. Jadi maknanya ahli kitab lah, Yahudi dan juga Nasrani. Jadi kata wa katabna alaihim, Allah wajibkan ke atas mereka. Patah baliklah, mereka tu siapa? Tengok ayat 45, tengok ayat 44. Itu ada golongan ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi Allah Ta'ala wajibkan ke atas mereka fiha, di dalamnya, yakni di dalam kitab Allah, Taurat dan juga Injil. Ini soal qisas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung bicara kita tadabbur Al-Quran. Kita dalam suratul Maidah, ayat berapa? 40? 45. Kita sambung ayat 45 suratul Maidah. Ayat 45 suratul Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Wa katabna, dan kami, yakni Allah, wa katabna, kami fardukan, kami tetapkan, alaihim, ke atas mereka, yakni ke atas golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Pasal sebelum ni sebut tentang Taurat tak? Sebelum ni sebut tentang Taurat, sebelum ni sebut tentang Injil. Ayat 44, inna anzalna Taurat, sesungguhnya Allah menurunkan kitab Taurat, golongan Yahudi. Jadi maknanya ahli kitab lah, Yahudi dan juga Nasrani. Jadi kata wa katabna alaihim, Allah wajibkan ke atas mereka. Patah baliklah, mereka tu siapa? Tengok ayat 45, tengok ayat 44. Itu ada golongan ahli kitab, iaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi Allah Ta'ala wajibkan ke atas mereka fiha, di dalamnya, yakni di dalam kitab Allah, Taurat dan juga Injil. Ini soal qisas. Salah satu elemen hukum dalam Islam ialah qisas. Kerana elemen hukum dalam Islam ni dia ada 3. Yang pertamanya hudud, yang keduanya qisas, yang ketiganya ta'zir. Yang pertama hudud. Hudud dia tak banyak, dia dalam 6-7 kesalahan saja. Orang berzina disebat 100 kali, hudud. Orang mencuri dipotong tangan, curi dipotong tangan sampai pergelangan tangan 2. Apa lagi? Orang muharabah, orang yang buat kacau, merompak dan sebagainya, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, disalib. Jadi adalah dalam 6 ataupun 7 hukuman kesalahan dan hukuman dalam jenayah Islam, qisas. Jenayah banyak lagi. Tapi 6-7 tu qisas ni, hudud, hudud. Manakala qisas dia balas.
Misal kita kata bunuh balas, ya, bunuh orang, bunuh balik. Makna kalau kita tembak seseorang, hukum dia bunuh balas, tembaklah balik. Kita tembak dia 5 biji peluru, maka kita digunakan qisas, tembak pula 5 biji sampai mati. Kan, tengok berapa kali tembak. Kita tikam dia 10 kali tikam, mati kawan tu, maka qisas dia kita dihukum bunuh 10 kali tikam. Letih tu. Nak rasa sakit 10 kali tikam tu kan. Kalau pancung selamat lagi, tak sakit kan? Pancung tak sakit tak? Tahu. Pasal pancung pun tu, kita tengok orang pancung, pancung kepala kan dalam YouTube, pancung habis tak ada apa, tak ada apa. Tapi bila tikam tu nak rasa sakit, Allah kan, nak sementara nak mati tu, mati sakit lagi pula, kena azab juga. Tahu kan? Jadi qisas tu, dia sama, kalau bunuh balas. Jadi bila qisas tu dia punya konsep dia, apa yang kita buat maka dikenakan hukuman yang serupa. Ya, itu qisas. Dan yang ketiganya adalah ta'zir. Yang ketiga adalah ta'zir. Jadi segala macam mak nenek hukuman ni, kesalahan ni, dia termasuk di dalam kategori ta'zir. Kita lagi kata hudud 1%, katakanlah gitu, hudud 1%. Qisas 1%, 2%. Maka 97% lagi hukuman adalah ta'zir. Bila ta'zir ni dia terserah kepada kita lah, pandai-pandai kita lah. Makna pihak kerajaan, pihak berkuasa nak buat undang-undang, kalau jenayah rasuah macam mana, dia tak kena potong tangan rasuah kan. Itu ta'zir. Ya, apa lagi? Apa-apalah, ya, cemarkan sungai, ayat tak ada ni. Kan? Kita tak boleh tangkap orang yang cemarkan sungai tu, kita potong tangan dia. Tak boleh, pasal tangan ni lah yang mencemarkan. Tak boleh. Pasal dia bukan hudud, dia bukan qisas. Dia cuma ta'zir. Ya, jadi ta'zir tu tengoklah nak denda 10,000 ke, 50,000 ke, setengah juta ke, 10 juta ke, kan? Itu ta'zir, ya, ta'zir. Lompat parti, hudud hudud nak potong mana tu? Lompat parti nak potong apa? Pasal lompat potong kaki. Potong dah, dia bukan hudud, qisas tak ada. Dia ta'zir. Bila ta'zir bolehlah, jadi letak denda 1 juta ke 10 juta, boleh lompat parti, tapi kena bayar denda kepada parti asal dia 10 juta. Ya, tak apalah, silalah lompat, bayar 10 juta kan. Dia bawah pada qisas. Bawah pada qisas kan, dia ganti. Kalau kita tak buat qisas, fadiyatum musallamatun, maka diberi ganti rugi dengan bayaran diat. Dengan bayaran asalnya qisas, kita bunuh balas, tapi bila tak bunuh balas tu, dia ada bayaran diat. Kadang-kadang kita bunuh tu khata'an, kita bunuh tu tak sengaja. Bila tak sengaja, kita tak boleh dihukum balas. Tapi dia ada bayaran diat. Ya, diat tu mana salah satu masuk di bawah qisas. Ya, jadi hudud, qisas, bawah qisas tu ada bayaran diat, dan kemudian ada ta'zir. Ya, jadi diat ni pun kita boleh kembangkan lagi. Kerana Islam dia bagi asas, kita boleh kembangkan diat menjadi ta'zir. Misalnya diat orang langgar orang sampai mati. Orang mabuk langgar, mati orang tu. Ya. Kita nak, ya, kalau kita ada hudud, kita laksanakan hudud. Ya, kita sebatlah orang yang minum arak tu. Yang minum arak tu kita sebat 80 kali. Itu hudud 80 kali kerana kesalahan minum arak. Tapi yang minum arak ni non-muslim. Bila dia non-muslim, dia tidak tertakluk kepada hudud. Dia tak tertakluk kepada undang-undang Islam. Jadi sekarang makna ta'zir je lah. Ta'zir kepada orang yang minum arak. Tapi dia bukan salah minum arak. Salah dia langgar orang. Salah dia memandu dalam keadaan mabuk.
Minum arak tu itu dia non-Muslim, hak dia lah nak minum arak kan. Tapi kenapa dia minum arak sampai mabuk dan dia mandu kereta? Jadi kita nak hukum kesalahan tu. Kesalahan memandu dalam keadaan mabuk. Hudud atau qisas atau ta'zir? Ta'zir. Memandu dalam keadaan ta'zir. Ya. Kemudian dia memandu pula menyebabkan kematian. Hudud, qisas, ta'zir. Sebab dia tak sedar kan. Sini makna kita boleh kembangkan diat, maknanya orang yang menyebabkan kemalangan. Dia memandu dalam keadaan mabuk ataupun tak mabuk, tapi menyebabkan ada mangsa yang tercedera. Mana kita boleh kembangkan konsep diat, bagaimana kita nak jamin orang yang mangsa ni supaya dia dapat pampasan. Kan? Kalau dia menyebabkan kematian, dia bapa, dia ketua keluarga, dia anak-anak, macam mana anak dia nak dijaga ni? Mungkin bayaran diat dia RM1 juta. Jadi ada badan amanah jaga untuk anak-anak mangsa yang mati ni kan. Diat kan. Mana terjaminlah. Lepas tu dia madu mabuk tu cerita lain pula. Tu cerita lain. Tu nak penjara ke, dalam penjara tu nak sebat 6 kali sebat ke apa kan. Itu cerita lain pula. Ini bayaran diat untuk mangsa, keluarga mangsa. Jadi bayaran diat tu adalah untuk keluarga mangsa. Jadi dibunuh, dia terlanggar, mati ataupun tak mati pun cedera, tak boleh nak kerja cari makan selama 3 bulan 6 bulan. Jadi selama 3 bulan 6 bulan ni kalau ada bayaran diat pampasan, maknanya mangsa tu dia relax dah, duduk hospital pun tak apa dah kan. Yang bayar tu yang melanggar lah. Kalau yang melanggar tu tak ada kemampuan nak. Itu maknanya kalau dia ada insurans kan, ada insurans, dia ada rumah, jual rumah dia, paksa mahkamah, paksalah awak kena jual rumah, duit rumah tu bayar pampasan ni, awak sewa lah rumah kan. Itu makna ada mekanisme macam mana pihak berkuasa nak jamin dan awak buat salah mandu dalam keadaan mabuk. Kalau tak ada juga tu makna masuk penjara lah, sebab penjara lah, kita kutip derma lah bagi keluarga ni kan, kutip derma bagi kat dia kan. Tapi elemen diat tu ataupun syarikat insurans perkenalkan siapa minum arak hendaklah mengambil insurans minum arak. Dah ada memperkenalkan, tak ada lagi lah kita memperkenalkan insurans minum arak. Maknanya bila dia mabuk, dia mandu kereta, langgar orang, insurans cover bagi kepada mangsa RM300,000. Kan 300,000. Tak ada. Dia bayarlah bulan dia bayar 100 insurans tu pasal dia minum arak. Dia minum arak kan, berlaku kemana kan, insurans cover dah RM300,000 untuk mangsa. Itu mangsa. Habis bayar sekali tu, habislah. Mana insurans tu dia kena mula balik lah, insurans yang baru. Dia kes sekali je lepas tu habis. Kan? Duit tu tak ada masalah, halal. Duit tu untuk kita mangsa. Duit tu daripada syarikat. Bukan daripada kita minum arak, bukan, tak ada. Duit daripada syarikat. Kan? Jadi dari pembayaran daripada syarikat kepada mangsa tu. Itu hukumnya adalah harus. Duit tu adalah harus. Boleh difikirkan. Insurans untuk peminum arak mabuk, bila berlaku kemalangan diberi pampasan daripada syarikat insurans. Tak tahulah ini menggalakkan lagi orang minum arak. Kan? Dah, kita tak boleh nak halang. Wallahu a'lam. Baik, jadi sini qisas Allah detailkan annan nafsa bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Jiwa dengan jiwa. Al-ain, mata bil ain, dengan mata. Mata dengan mata.
Wal anf bil anf, hidung dengan hidung. Ya, qisas. Kerana kita tarik hidung dia, qisas dia tarik hidung balik. Kita tumbuk mata dia lebam, qisasnya tumbuk mata sampai lebam balik. Ya, tu. Anf, ain bin ain, mata dengan mata. Anf bil anf, hidung dengan hidung. Wal udhuna, dan telinga, bil udhuni, dengan telinga. Wasinna bis sinni, dan gigi dengan gigi. Ya, sin gigi, sinnun gigi. Sinnun ni dia ada dua makna. Satu makna gigi, satu makna umur. Umur, age, umur. Umur, our age. How old are you, kan? Sin. Satu makna gigi, satu makna umur. Jadi, kalau dalam bahasa Arab, kalau orang tanya, kam sinnuka, kam sinnuki, berapa Sinnun ada dua makna. Satu makna gigi, satu makna umur, usia, age. Okay. Jadi bila orang tanya kita, kam sinnuka, lelaki, kam sinnuki. Dia tanya umur ke dia tanya gigi? Dia tanya umur. Dia cakap Arab ni, kam sinnuka, kam sinnuki. Kita malas nak beritahu umur kita berapa, maka kita jawab jumlah gigi. Kita jawab jumlah gigi. Umur kita 60. Dia tanya berapa umur kamu? Kita malas nak jawab 60, pecah rahsia kita. Kita jawab bilangan gigi salasun, 30. Kita maksud gigi. Dia tanya umur. Boleh faham tak? Ini bahasa. Mana kita tak boleh pula. Aku tengok makcik tu macam tua dah, tapi umur muda lagi. Aku tanya dia umur apa, dia kata 30. Nampak macam tua kan? 30. Kita jawab gigi 30. Sebab awal umur kita mungkin lebih daripada tu. Jadi itu tidak dikira menipu. Itu tidak dikira menipu. Sebab sinnun ada dua makna. Satu makna gigi, satu makna umur. Sinnun. Sini makna gigi tak? Wasinna bisinni, dan gigi dengan gigi. Gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, dan luka adalah qisas. Luka pun qisas. Jadi bila luka, qisas dia macam mana? Ini teori je lah. Kita tidak ada qisas. Qisas maknanya kalau tikam ya, pisau panjang ni masuk pisau tu panjang ni. Ya. Tikam masuk. Maka qisas dia kena tikam bagi masuk. Sama ya. Bagi sama. Maknanya kalau 5 cm, 6 cm, kena ambil pisau tu tikam. Bersalah tu 5 bagi banyak tu juga. Kalau lebih, kita dikira salah. Kerana kita melampaui batas. Kerana orang tu tikam kita 5 cm, kita tikam dia 8 cm, kita lebih. Itu salah. Itu payah tu qisas. Dia mesti sama, qisas. Sama. Nampak? Dia pukul kita dengan kayu hoki. Kita nak pukul balik kayu hoki. Setakat mana dia pukul? Kuat tu. Dia pukul kita di kepala, di muka kita, patah 2 batang gigi. Kita nak pukul bagi patah 2 batang gigi. Kalau patah 4, kita melampau. Qisas nampak tu? Kan? Itu qisas. Kita kata wal juruha, dan luka itu adalah qisas. Mesti sama balik. Yang sama balik ya. Jadi sebab itu biasanya kalau benda macam ni ahli dia lah. Ahli lah yang biasalah, yang terlatih yang akan buat benda ni. Dia tahu kadar mana, setakat mana ya. Tapi kalau biasa-biasa tu kita buat sendirilah. Jadi tampar kita sikit, kita pun tampar dia balik. Ya. Itu kita boleh buatlah. Tapi kalau patah gigi tu kita tak ada keahlian tu. Dia tampak kita sekali patah 2 batang. Kita tampak sekali tak patah lagi. Kan?
Kita nak tampak berapa kali petah ni. Jadi susah. Itu kerana Islam dia letakkan benda macam tu, boleh dilaksanakan. Boleh dilaksanakan. Cuma kita belum ada kemampuan lagi. Jadi sekarang bila tidak melaksanakan belum lagi. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Sesiapa yang bersedekah dengannya, dengan makna dia tidak mau mengambil hukuman tu, dia sedekahkan, dia maafkan, sedekah, dia maafkan orang tu, fahuwa kaffaratul lah, maka dia jadi kifarat baginya, bagi orang yang melakukan kesalahan. Maknanya qisas, kita boleh maafkan, kita ditumbuk, kita boleh qisas, tumbuk dia balik. Satu, pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kita boleh tasaddaq, kita boleh sedekah, yakni kita maafkan, tak apa, saya maafkan dia, itu jadi kifarat. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam mentafsirkan ayat faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah, kata Ibnu Abbas faman afa anhu wa tasaddaqa alaihi fahuwa kaffaratul lil matlub wa ajrul lit talibi. Sesiapa yang memaafkan daripada orang yang melakukan kesalahan, wa tasaddaqa alaih, dia bersedekah, maafkan, maka perbuatan dia tu jadi kifarat bagi orang yang dituntut, yakni orang yang buat salah, wa ajrul lit talibi, dan balasan pahala bagi orang yang menuntut, bagi mangsa tu, kita maafkan dia, kita dapat pahala, benda tu jadi kifarat bagi orang yang melakukan kesalahan. Jadi tidak disia-siakan. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusabu bi syai'in min jasadihi fayahibuhu illa rafa'ahu Allahu bihi darajatan wa hatta anhu bihi khati'atan." Tidaklah daripada mana-mana muslim, yusabu bi syai'in fi jasadihi, dimusibahkan, ditimpa sesuatu daripada badannya. Seorang Islam ditimpa, ada benda kena pada badan dia, ada orang buat kat dia lah, kemudian dia nak balas kan, fayahibu, dia hadiahkan, dia hibahkan, dia hadiah, makna dia maafkan, tak apa, orang buat kat dia, dia maafkan, dia hibahkan, dia maafkan. Bila kita maafkan perbuatan jahat orang kepada kita, orang tampar kita, orang tumbuk kita dan sebagainya, perbuatan kita maafkan itu, Allah bagi ganjaran, dua ganjaran. Ganjaran yang pertama, rafa'ahu Allahu bihi darajah, Allah Ta'ala angkat dengan sebab kemaafan kita itu satu darjat, Allah angkat satu darjat. Wa hatta anhu bihi khati'ah, dan Allah Ta'ala hapuskan daripada orang yang memaafkan itu satu kesalahan. Allah angkat satu darjat, Allah maafkan satu kesalahan. Jadi hadis ini memberi panduan kepada kita supaya kalau tak ada apa-apa, kita memaafkan seseorang. Kita maafkan seseorang. Kita akan dapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tak ada apa, maafkanlah. Orang maki kita maafkan. Orang langgar kereta kita sikit. Kalau langgar kereta kita, qisas dia apa? Langgar kereta dia. Kita maafkan. Contohlah kalau qisas ada pun, tak qisas kan. Kita maafkan dia, sikit sangat calar tu, Kalau nak bawa ke bengkel pun tak padan pun, makna kita belilah apa minyak tu tenyeh sikit, hilang kan. Tapi kadang-kadang kita nak bergaduh tepi jalan. Kadang-kadang tengok kereta tengok, tak ada apa pun tengok. Tak ada apa pun. Berhenti tepi jalan, jam sampai 5 minit lewat pasal
Pasal ada 2 kereta berhenti tepi jalan tu, kerana tengok tak ada apa pun. Kan? Kalau calak sikit kan. Biasanya kereta barulah. Kalau kereta lama tu tak ada apa dah. Ya. Ini fadilat kita beli kereta lama, iaitu hati kita ni tidak tertakluk dengan dunia. Kita lebih zuhud. Kalau beli kereta baru tu dia kurang zuhud sikit. Parking tempat teduh dia dalam kawasan rumah dia tak boleh parking luar. Pasal baru. Pasal baru ya. Kereta ustaz-ustaz kereta lama, sebab tu parking tempat panas. Contoh. Tak ada apa-apa. Hati tak ada ya. Kereta lama-lama dan ya. Allah. Baik, kecuali ustaz tu kereta barulah ya. Kereta baru dia akan cari tempat bagi tidur panas. Satu lagi hadis, man tasaddaqa bidamin. Ini makna tafsir ayat tu, faman tasaddaqa tu. Dalam satu lagi hadis disebut siapa yang tasaddaqa bidamin fama dunah. Dia sedekah, dia maafkan. Walaupun jenayah tu jenayah darah. Ya, jenayah darah. Ya, siapa maafkan dengan sebab darah. Fama dunahu, dan benda yang kurang sikit daripada darah. Ya, orang lukakan kita, darah lah. Orang kenakan kita tapi tak sampai berdarah, kita maafkan. Ya, maafkan. Fahuwa kafaratullah, dia jadi kifarat baginya min yaumi wulida ila yaumi yamut, daripada hari dia dilahirkan sampailah hari dia mati. Ya, hari dia mati. Satu lagi hadis, ma min rajulin yujrahu min jasadihi jarahatan, tidaklah daripada seorang manusia yang dilukakan pada badannya satu luka, fayatasaddaqa biha, dia sedekahkan, dia maafkan, illa kaffarallahu anhu mithla ma tasaddaq, melainkan Allah kifaratkan seumpama apa yang dia maafkan. Ya. Jadi panduan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dasar dia dalam Al-Quran supaya kita memaafkan kesalahan orang walaupun mungkin kena kepada kita dan sebagainya ya. Baik, sini ayat ni ayat tentang Taurat ya. Tentang Taurat. Tetapi adakah qisas ini tidak ada dalam Islam? Tidak ada dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sinilah para ulama mengambil faham, mengambil satu konsep, satu prinsip, iaitulah syar'u man qablana syar'un lana. Ya, syar'u man qablana syar'un lana. Salah satu sumber dalam agama kita iaitu syariat umat terdahulu adalah syariat bagi kita. Syariat umat terdahulu adalah syariat bagi kita. Apabila diceritakan tanpa ada bangkangan. Ya, bila Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran syariat umat terdahulu, Allah Ta'ala tak bangkang. Allah Ta'ala tak kata ini khusus untuk umat itu je. Allah Ta'ala cerita secara umum, maka dia juga jadi syariat bagi kita. Jadi sama dengan ayat ni, Allah Ta'ala cerita ni untuk Nabi Muhammad kah untuk Yahudi? Yahudi dan Nasrani. Allah wajibkan jiwa dengan jiwa, mata dengan mata dan sebagainya. Ni dalam Taurat ni, dalam Taurat, bukan dalam Quran. Bukan dalam Quran. Tetapi kaedah dia, syariat dulu adalah syariat bagi kita. Kerana Allah Ta'ala tak kata ini khusus dalam Taurat sahaja, tak kata itu. Maka bila Allah cerita, dia jadi syariat juga bagi kita. Itu kaedah dia. Syariat umat terdahulu adalah syariat bagi kita. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Umat dulu wajib dah puasa syariat. Kemudian Allah tegaskan, ya, tegaskan syariat juga bagi kita. Tidak ada bangkangan di dalam Al-Quranul Karim.
Baik, kemudian ini Allah bagi peringatan, siapa tidak melaksanakan hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Sesiapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, ya, tidak melaksanakan, yakni tidak berhukum, tidak berhukum dengan apa yang Allah wahyukan. Tidak berhukum dengan apa yang Allah wahyukan. Sebelum ni ayat 44 sama juga. Wa man lam, patah balik ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah wahyukan, itu adalah orang kafir. Ayat 45 Allah ulang balik. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah wahyukan, itu adalah orang zalim. Jadi ayat 44 kata kafir. Ayat 45 kata zalim. Kafir dan zalim. Jadi sekarang kita tidak melaksanakan hukum Allah. Betul? Kita tidak melaksanakan hudud, kita tidak melaksanakan qisas. Adakah kita juga termasuk dalam ayat ini? Maknanya tidak melaksanakan hukum Allah jadi kafir, tidak melaksanakan hukum Allah jadi zalim. Sini, bila kita melihat tafsiran para ulama, tidaklah semudah itu kita nak kafirkan seseorang. Tidaklah semudah itu semata-mata tidak melaksanakan hukum Allah, maka jadi kafir. Tidak sebegitu. Walaupun zahir ayatnya begitu. Sebab itu bila kita tengok dalam tafsir, daripada tafsir yang awal, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Itu kitab yang awal, tafsir Tafsir Imam Tabari, tafsir Tabari. Sampailah beberapa ulama kemudian tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Kathir, tafsir Nasafi, tafsir Jalalain, tafsir-tafsir semua tafsir-tafsir tu, tafsir Durrul Mansur dan sebagainya, Faidul Qadir dan sebagainya. Mereka tidaklah mentafsirkan bahawa tidak melaksanakan hukum Allah kafir, tidak melaksanakan hudud kafir. Tidak sebegitu. Tidak sebegitu. Kalau ditafsirkan sebegitu, ya, tafsir kalau tak laksana hudud kafir, berapa ramai orang Islam jadi kafir? Kita sekarang laksana hudud kafir, pasal apa tak kafir? Allah kata siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah wahyukan, itulah golongan kafir. Ada, Allah Ta'ala tak beza ni. Allah Ta'ala kata sesiapa di kalangan pemimpin tidak berhukum, Allah tak kata. Ya. Sini kita nak kena melihat bagaimana tafsiran para ulama, ya. Kita tidak memadai dengan terjemahan semata-mata terus kita buat hukum. Sinilah para ulama menolak tafsiran yang dibawa, kalau siapa baca Fi Zilalil Quran. Fi Zilalil Quran yang ditulis oleh Syahid Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau ada Fi Zilalil Quran, ada terjemahan dia. Dia bawa konsep ayat ni, dia bawa satu konsep tauhid, iaitu wa man lam yahkum, perkataan hakama yahkum tu, maka dibawa satu konsep tauhid, iaitu tauhid hakimiyah. Tauhid hakimiyah, hakim, berhukum. Maknanya bila tidak melaksanakan hukum Allah, tidak ada tauhid, jadi lawan tauhid apa? Kufur. Lawan tauhid kufur, kafir. Tidak melaksanakan hukum Allah, kafir. Itu pendekatan yang dibawa oleh Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fi Zilalil Quran, begitu juga dalam kitab Ma'alim Fit Tariq. Kitab masyhur, ya. Tapi ini berlawanan dengan tafsiran para ulama daripada dulu. Ulama dulu tidak hukum macam tu, tidak tafsir macam tu. Ini
sedikit penyimpangan yang ada dalam tafsir Sayyid Qutb rahimahullahu taala, ya. Sebab itu masyhur dulu dikafirkan orang dulu dan sebagainya kerana tidak melaksanakan hukum Allah. Itu pengaruh daripada tauhid hakimiyah yang dibawa oleh Sayyid Qutb rahimahullahu taala, tetapi bukan begitu tafsir yang sebenar yang dibawa oleh para ulama sebenarnya, ya. Dan Sayyid Qutb bukanlah seorang ulama dalam bidang tafsir, ya. Kita baca sejarah dia bukan ulama, ya. Jadi ulama-ulama daripada Ibnu Jarir dan sebagainya tidak bawa pendekatan yang sebegitu, ya. Jadi dulu bawa kafir tahun 70-an, kafir kerajaan kafir, tak melaksanakan hudud dan sebagainya. Itu pengaruh, saya ingat pengaruh Sayyid Qutb, ya. Jadi yang sebenarnya, ya, bila kita tengok dalam tafsir, sesiapa yang tidak berhukum, yakni tidak menerima hukum Allah. Dalam hati ini tidak menerima hukum Allah. Dia ingkar dalam hati. Sesiapa yang tidak berhukum, makna yahkum bil qalbi, tidak hukum dengan hati, tidak menerima hukum Allah, kafir. Sekarang kita terima tak? Kita terima. Cuma kita belum laksana. Kita tak laksana ni ada banyak sebab. Tapi jauh di sudut hati kita, kita beriman hudud hukum Allah wajib dilaksana. Kita beriman qisas hukum Allah wajib laksana. Kita beriman. Cuma kita belum mampu laksana. Ya. Itu kita kena faham tu, ya. Jadi wa man lam yahkum, siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak beriman dengan hati dia, itulah golongan kafir. Sekarang kita beriman dengan hati kita. Sama juga, siapa yang tidak berhukum dengan hati, tidak menerima hukum Allah dengan hati dia, itulah golongan zalim, ya. Maka kata Imam Ibn Kathir dalam mentafsirkan ayat ni, wa man lam yahkum bima anzalallah ni, kerana kata dia li'annahum jahadu hukm Allah qasdan minhum wa idadan wa amda. Kerana mereka ahli kitab, sama juga kita, kerana mereka ahli kitab jahadu hukm Allah, mengingkari hukum Allah. Tengok perkataan itu. Mereka mengingkari hukum Allah, ya, mengingkari hukum Allah. Qasdan minhum, qasad, memang mereka ada niat nak mengingkari hukum Allah. Wa inadan, dan ada sifat sombong, sifat nak lawan Allah Ta'ala. Wa amdan, dan sengaja. Tiga benda tu. Mereka mengingkari hukum Allah, hal keadaan mereka ada niat nak ingkar hukum Allah, mereka inat, mereka nak lawan Allah Ta'ala, dan mereka amdan, sengaja lawan Allah Ta'ala. Bila ada tiga sifat begini, ataupun salah satunya, ataupun tiga-tiga ni, barulah fa'ulaika humuz zalimun. Itulah orang yang zalim. Sekarang kita tidak mengingkari hukum Allah. Kita terima itu hukum Allah, hudud hukum Allah. Ya. Kita tak ada niat nak lawan Allah Ta'ala. Ya. Tapi kemampuan kita tu. Ya, itu penting tafsir ni, penting tafsir. Kita nak kena lihat tafsiran para ulama, ya. Bukan semata-mata zahir Quran, oh dia ni kafir kerana tak laksanakan hukum Allah. Tidak. Dia mesti ada dalaman lagi tu. Jahadu hukm Allah qasdan minhum wa idadan wa amda. Mengingkari hukum Allah, ada niat nak mengingkari, nak lawan Allah Ta'ala, dan sengaja melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Baik, itu makna kita i'tiqad, ya, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 46, wa qaffayna ala atharihim bi'Isa bin Maryam. Kemudian kami ikutkan ala asarihim, atas jejak langkah para nabi Bani Israel. Tadi Taurat lah, tadi Taurat nampak. Ya, pasal ayat 45 Taurat, ayat 45 Taurat, inna anzalna Taurat, ya, ayat 44 Taurat, inna anzalna Taurat.
Kemudian ayat 45 pun Taurat, ayat 46 baru iringi Injil, baru datang Nabi Isa. Wa qaffayna, kami iringkan, kami bawa datangkan ala asyarim, atas jejak langkah mereka, yakni para nabi daripada kalangan Bani Israel, bi Isa, dengan Nabi Isa. Jadi daripada Nabi Musa kitab Taurat, lepas Nabi Musa sama juga Nabi Harun, lepas tu berapa lama tu nabi rasul tu, sampailah Nabi Isa. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam. Sebab Isa anak Maryam pun dia Bani Israel juga. Dan Bani Israel, dia diutuskan untuk Bani Israel. Kalau kita baca dalam Bible, dia kata, oh Bani Israel, wahai Bani Israel. Kataan Jesus dalam Bible yang dinukilkan, mana dia diutuskan untuk Bani Israel. Jadi Allah iringkan dengan Isa anak Maryam. Pasal apa anak Maryam? Pasal dia tidak ada bapa. Dibinkan kepada ibu dia, Isa anak Maryam. Musaddiqan, hal keadaan Isa ini membenarkan lima baina yadayhi minat Taurat, dan apa yang ada di hadapan dia, ya, daripada kitab Taurat. Dia benarkan, benarkan. Mana dia benarkan, dia beriman kitab Taurat, kitab Allah wahyukan kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa berhukum dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Maknanya sebab Bani Israel, kandungan kitab Taurat tu masih lagi ada, masih lagi diajar, dipelajari oleh Bani Israel. Dan Nabi Isa pun belajarlah, belajar ataupun tahu isi kandungan kitab Taurat. Kemudian dah lama tu, wa atainahul Injil, maka kami, yakni Allah, berikan kepada Isa Injil, kitab Injil. Barulah Allah berikan kitab Injil. Fihi, dalam kitab Injil tu, hudan wa nur, ada petunjuk dan cahaya. Petunjuk kepada kebenaran dan cahaya. Kita nak ambil inspirasi, kita nak ambil pedoman di dalam kitab Injil. Jadi sama juga, Quran pun sama. Dalam Quran pun ada hudan, ada nur, petunjuk, ada inspirasi, ada panduan, pedoman bagi kita. Tapi tidaklah sampai kita nak buat orang sekarang ni panggil apa? Apa tu dia panggil tular apa dah? Bukan tular. Tular apa? Dia ada masalah. Hari ni aku ada masalah. Dia pun buka Quran. Apa Allah Ta'ala nak ajak aku bagi ni? Dia pun bismillah. Oh, okey, Allah Ta'ala suruh aku buat benda ni. Dia tilik dengan tu, dengan Quran tu. Dia panggil apa tu? Tular apa? Bukan tular. Tak ada, cuba Google tular. Dia ada istilah dia, tular. T-U-L-A kot, tular. Makna dia, hari ni ada masalah apa? Hari ni aku ada masalah rumah tangga, suami isteri, kan? Suami aku mengamuk. Dia pun refer Quran. Dia buka, dia bukan ni, dia buka ya. Okey, buka. Dia baca ayat pertama. Oh, ayat Allah Ta'ala ajak aku benda ni bagi ni. Kebetulan tu dia buka ya. Dia pandai-pandai. Dia buka ya. Faham Ustaz tapi tak tahu jalan. Itu dia konsep tilik dengan Quran. Tilik dengan Al-Quran. Bagus dah baca Quran tapi tilik. Apa pun salah. Salah apa sekalipun. Masalah COVID macam mana nak selesai? Pak buka Quran. Mana-mana. Oh. Ada yang tu simple. Tak ada kait saja pap. Kebetulan. Tak boleh. Tak boleh.
Itu tilik lah tu. Tilik ya. Tilik kan. Kan. Katalah dia baca sekarang COVID, buka Quran pasal ayat 45. Oh, okey. Allah untuk hilangkan COVID ni hendaklah dipotong telinga. Oh, hidung dengan hidung. Oh, COVID ni hidung. COVID ni hidung. Maknanya kalau nak hilangkan COVID, potong hidung lah. Al-am fabil am. Oh, okey. Contoh kan. Altin tu. Pasal hidung ada kebetulan ada hidung kan. Kebetulan ada hidung. Al-am fabil am. Ayat 45 tu. Hidung. Jadi itu. Itu tak boleh itu salah tu. Itu salah. Jadi kena kajilah, kena tadabbur. Kalau Quran, afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka tadabbur Quran? Tadabbur dulu. Nak faham kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau dia tak faham tu, dia buka ayat 45, ayat 44 surah Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kawan dia tak bayar hutang. Susah hati kawan tak bayar hutang. Kan? Allah, rupanya kafir ni. Orang yang tak itu bahaya. Itu bukan macam tu, bukan panduan macam tu. Itu tilik dengan Al-Quran. Tilik tak boleh. Jadi dia ada panduan. Kena baca, kena kaji bagi faham, barulah Quran tu jadi hudan, jadi petunjuk. Wa nur, dan jadi cahaya. Ya. Dan Quran tu wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Quran tu Injil itu membenarkan bagi sebelumnya daripada Taurat. Injil tu membenarkan, ya. Sama, semua kitab dia sama. Semua kitab dia sama. Kemudian wahudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ya, Injil tu jadi petunjuk lagi, dia takkid, diulang lagi, petunjuk dan nasihat bagi orang yang bertakwa, ya. Lebih-lebih lagi bagi orang yang bertakwa. Kalau orang tak bertakwa pun insya-Allah. Tapi lebih mudah lagi kalau kita bertakwa, kita akan mudah dapat petunjuk yang ada di dalam kitab Allah, ya. Itu nisbah kepada Al-Quran, ya. Quran ni jadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi di kalangan manusia tu, kalau orang tu bertakwa, lagi mudah. Lagi mudah untuk dapat petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kata Allah, wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu bi. Hendaklah berhukum ahli Injil. Ya, kerana ayat 46 tadi diwahyukan Injil, maka bila diberikan Injil kepada Nabi Isa, hendaklah ahli Injil, Bani Israel tu, berhukum dengan apa yang Allah wahyukan dalam Injil. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa tidak berhukum, yakni tidak menerima, ya, mengingkari apa yang ada dalam Injil tu, itulah golongan yang fasik. Golongan yang fasik. Jadi 3 ayat tu bagi amaran. Ayat ni diwahyukan kepada golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kalau tidak hukum Allah, mereka jadi kafir, mereka jadi zalim, mereka jadi fasik. Sama juga kalau kita ahli Al-Quran tidak berhukum dengan hukum Allah, kita jadi kafir, kita jadi zalim, kita jadi fasik. Tapi apa makna berhukum? Yakni tidak menerima ketetapan hukum Allah dalam hati kita, dalam iman kita. Barulah jadi kafir. Bukan tidak melaksanakan. Kena faham makna hukum itu, ya. Kemudian ayat 48, tadi dah Taurat, Injil, sekarang Quran pula. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad al-kitab, yakni Quran. Quran bil haqq, dengan benar. Quran itu benar.
Sifat Quran tu hal dia musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Membenarkan bagi kitab sebelum dia. Benarkan Taurat, benarkan Injil dan juga Zabur dan juga suhuf-suhuf yang lain. Benarkan ya. Wa muhaiminan alaih, dan Al-Quran itu sebagai muhaimin, sebagai menguasai baginya, bagi kitab sebelum dia. Muhaimin. Maknanya bila turun Al-Quran, Quran menguasai. Segala isi kandungan Taurat, Injil ada dalam Al-Quran. Muhaimin. Quran tu muhaimin, menguasai. Dengan turunnya Al-Quran, maka terbatallah beramal dengan Taurat dan Injil. Kerana apa? Kerana Quran muhaimin. Quran tu menguasai. Memadai. Tak perlu Taurat, tak perlu Injil. Kerana Quran tu muhaiminan, menguasai. Ya, itu maksud muhaiminan. Ya, Quran tu musaddiqan wa muhaiminan, menguasai. Tak ada keperluan lah kalau kita aku nak ambil panduan dalam Taurat, Injil, tak ada keperluan. Aku nak ambil panduan dalam Bible, ya, nak baca Bible, nak kaji Bible untuk ambil petunjuk daripada Tuhan. Tidak ada keperluan. Kerana apa? Kerana Quran dah muhaiminan alaih. Quran dah menguasai. Cukup dah dengan Al-Quran. Oleh sebab itu bila mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu nak baca Taurat, baca lembaran-lembaran kitab Taurat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada Sayyidina Umar. Ya, marah kepada Sayyidina Umar. Maka Nabi bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalaulah Nabi Musa masih hidup, tidak lulus, tidak wajar bagi Nabi Musa, melainkan dia kena ikut aku juga. Maknanya Nabi Musa pun tak akan guna Taurat dah, tak akan guna Injil. Akan ikut Nabi Muhammad menggunakan Al-Quran. Jadi Sayyidina Umar baca Taurat tu, Nabi Muhammad marah. Nabi Musa pun tak akan baca dah Taurat, dia akan baca Al-Quran. Dia akan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum hazzi minal umami wa ana hazzukum minal anbiya. Sambung lagi hadis tu, Nabi kata, kamu adalah habuanku daripada umat, kamu habuan untuk aku daripada umat, wa ana hazzukum minal anbiya, aku adalah habuan kamu daripada para nabi, para rasul. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa dan sebagainya, aku. Jadi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran tu muhaimin, maka perintah yang sama, Taurat pun kena ikut hukum Taurat, Injil pun hukum Taurat. Maka kita sekarang Quran, fahkum bainahum bima anzalallah, hukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah wahyukan. Terimalah Al-Quran, apa yang ada dalam Quran kena amalkan, ya. Tapi bila nak amal Quran ni, wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, janganlah ikut hawa nafsu mereka daripada apa yang datang kepada kamu daripada kebenaran. Jadi bila nak ikut Quran ni, dia lawan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu tak suka dengan perintah yang ada dalam Al-Quran. Kita nak puasa dengan makan, mana lagi seronok? Makan. Hawa nafsu nak kepada makan. Kita nak bangun sembahyang tahajud dengan nak tidur, mana hawa nafsu suka kepada tahajud ke tidur? Hawa nafsu suka pada tidur. Dia berlawan tu. Lawan. Apa lagi? Suami kita nak kahwin dua. Nafsu kita bagi ke tak bagi? Oh, tengok ni bagi. Cik Hu makan tak bagi. Bagi. Tak wani bagi. Tak wani. Okey, kita bagi. Pasal itu hukum tak wani. Itu contoh. Jadi Nabi punya la yu'minu ahadukum, seseorang kamu tak beriman dengan iman yang sempurna hatta yakuna hawahu muttabi'an lima ji'tu bihi, hinggalah hawa nafsu dia ikut apa yang aku bawa. Ya. Maknanya yang wajib lah. Yang wajib tu itu kita kena jaga. Yang sunat tu tak apalah. Semayang tahajud malas tak apalah.
Sebab tu sunat puasa sunat. Tak apalah kalau kita tak mau puasa pun. Tapi yang wajib-wajib tu. Yang wajib tu mana bila berlawan dengan hawa nafsu kita, kita kena rendahkan hawa nafsu kita, kita kena utamakan perintah yang wajib Jadi jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu daripada berbanding apa yang Allah wahyukan dalam Al-Quran. Dan jangan ikut, maknanya kalau Taurat maknanya kalau mereka nak hukum dengan Taurat, tak mau ikut hukum Quran. Kalau dalam kes ni, maknanya jangan ikutlah. Pakai Quran je. Biar kalau mereka nak Taurat, ikut suka mereka lah. Kerana apa? Kerana Taurat tu tidak pasti betul ataupun tidak. Sebab berlaku tahrif, perubahan kepada kitab Taurat. Jadi boleh jadi hawa nafsu mereka dalam Taurat lain, tapi mereka ubah. Bila ubah tu hawa nafsu. Jadi jangan ikut cakap mereka sangat, sebab apa yang mereka cakap tu berdasarkan hawa nafsu, yang bukan daripada Taurat. Kan Taurat adalah kitab Allah Jadi ikut apa yang Allah wahyukan. Jadi dasar ni jadi dasar kepada kita, maknanya mestilah apa-apa pun kita utamakan perintah Allah, kita utamakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kita semayang awal waktu ataupun semayang akhir waktu. Awal waktu. Drama pukul 7:30 maghrib tu. Semayang maghrib dulu kah? Sebab drama tu habis pukul 8, Isyak 8:30, sempat lagi. Setengah jam lagi boleh semayang maghrib dengan khusyuk. Kan? Kalau drama start 7:30, maghrib 7:29, kita semayang tak khusyuk. Jadi mana lebih baik? Kita tengok drama dulu habis pukul 8, kita semayang maghrib khusyuk. Betul. Dia konflik. Konflik. Mana yang tak baik? Yang mana? Dua-dua tak baik. Tengok drama pun tak baik. Melengahkan sembahyang pun tak baik. Tengok drama tak ada faedah kan? Kita cakap tak ada faedah. Tapi di luar sana, berapa ramai yang menghayati drama tu duduk menangis-nangis kan? Insaf dan melewat-lewatkan semayang. Itu masalah kita tu masalah kita. Jadi bagaimana kita nak ajak supaya utamakan perintah Allah berbanding benda-benda sampingan ni. Kerana benda-benda sampingan ni hawa nafsu kita. Susah kita nak didik tu. Sebab dia hawa nafsu ni dia lebih kuat ketika mana kita muda, dan dia makin kurang bila kita makin tua, makin berusia. Kan? Sebab tu maksiat orang tua dia lebih besar dosa daripada maksiat orang muda. Sebab orang tua ni dia nafsu dia dah kurang dan sebagainya, tapi dia derhaka kepada Allah. Jadi besar muka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur 70 dia berzina, berbanding orang umur 20, sama-sama dosa. Yang 70 tu lagi besar dosa dia pasal dahlah tua bangka, tak sedar diri kan. Dia ada derajat, sama-sama dosa besar, tapi mana lagi besar? Yang tua tu. Baik. Kemudian kata Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi tiap-tiap tu Allah jadikan syariat dan minhaj dia, syariat yang berbeza. Allah wahyukan Bani Israel lain,
Taurat lain, Injil lain, Quran lain, ada sikit beza lah dari sudut syariat, tapi dari sudut akidah sama. La ilaha illallah Muhammad, la ilallah tu sama. Ya. Walau sya'allahu, kalau Allah Ta'ala kehendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, Allah jadikan kamu umat yang satu syariat je lah, satu syariat, kalau Allah kehendaki. Tapi itu bukan kehendak Allah. Allah nak kita beza dari sudut syariat. Ya. Puasa zaman Bani Israel lain, puasa kita lain. Ya. Semayang dia lain. Semayang solah juga, solah. Nabi Isa pun solat. Nabi Isa pun zakat, bayar zakat. Tapi perincian itu lain. Kerana perincian itu syariat. Ya. Sedikit syariat. Tapi akidah sama. Jadi Allah jadikan beza tu pasal apa? Salah satu hikmah dia, walakin liyabluwakum fima atakum. Allah Ta'ala nak uji di kalangan kamu apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Ya, Allah Ta'ala nak tengok siapa yang ahsanu amalan, terbaik-baik amalan. Maka bila Allah Ta'ala uji kita, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu kepada kebaikan. Allah suruh berlomba-lomba. Tapi bukan suruh tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu daripada syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Ya, al-ajalah, tergesa-gesa itu daripada syaitan. Tapi bersegera tu benda yang baik. Dia ada beza sikit tu, beza. Ya, tergesa-gesa tu syaitan. Tapi bila kita segera tu, ya, kita datang semayang, kita berlari-lari. Itu Nabi larang. Dilarang. Kan? Nabi suruh berjalan dengan tenang. Ya, tenang. Tapi dah lambat. Kita bersegera dengan hati kita, hati segera nak pergi. Tapi jalan dengan tenang. Bila kita berlari-lari tu, mana kita tak tenang. Tu ajalah. Al-ajalu minasyaitan. Tergesa-gesa daripada syaitan. Wa ta'anni minar rahman. Dan tenang itu daripada sifat Allah. Sifat daripada Allah Ta'ala. Daripada Rahman. Itu kita kena ada dua. Jadi Allah Ta'ala suruh kita segera. Tapi jangan tergesa-gesa. Berlomba-lomba. Ya. First step, berlomba-lomba. Ya. Carilah kebaikan itu. Kemudian kita tutup, ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti semua akan kembali kepada Allah. Nanti Allah akan khabarkan, Allah Ta'ala ceritakan dalam apa juga perkara yang kamu perselisihkan. Apa yang kita bedakan, apa yang kita usahakan, semuanya akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Jadi kita buatlah ikut syariat kita, ikut Al-Quran, ikut Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu, semuanya akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berhenti takat tu. Nanti kita sambung ayat 49. Ada soalan apa? Ya. Ya. Bagaimana orang yang mengkaji Injil? Ya. Sekarang ini dengan detail. Soalan dia, Nabi tegah Saidina Umar baca kitab Taurat. Ya. Bagaimana pula orang yang mengkaji Bible sekarang ni dan sebagainya. Di sini kita kena ada mizan dia. Kita kena ada neraca dia. Neraca kita bagi orang awam, ya, kita tidak berdebat dengan orang Yahudi, kita tak berdebat dengan pendeta, paderi-paderi dan sebagainya, maka kita tidak perlu kepada mengkaji Bible. Ya. Ya. Tetapi bagi ahli dia pensyarah di Jabatan Usuluddin, pengkhususannya comparative religion, perbandingan agama. Ya. Itu bidang dia lah. Ya. Dia perbandingan agama, dia kaji Islam dengan Buddha. Dia kena baca lah kitab Buddha, apa kitab agama Buddha tu kena baca, kaji dalam satu. Itu bidang dia. Mizan dia, neraca dia macam tu. Kita ni, suri rumah kita ni, accountant apalah kan. Kita perlulah aku nak hafal Bible, aku nak hafal kitab. Mizan kita tu. Ya.
Jadi kita neraca kita baca Quran, madai sikit-sikit lah ada orang bagi artikel tentang Bible sikit, kita baca sikit-sikit, okeylah, sebagai pengetahuan am bagi kita. Ya, sekadar kita nak sembang dengan kawan-kawan kita beragama Kristian. Ya. Tapi bagi ahli dia, silakan. Sayyidina Umar tidak ada keperluan. Satu. Yang kedua, zaman tu Quran masih diwahyukan. Masih diwahyukan, wahyu. Jadi kalau baca Taurat, barangkali campur dengan Al-Quran. Bimbang juga tu. Mungkin salah satu kita nampak rasional kenapa Rasulullah SAW larang. Ya? Jadi bagi ahli dia, inilah. Sama lah kita sekarang, saya bidang agama. Nak kaji, aku nak kaji bidang tanah, aku nak beli tanah, aku nak kena baca bab tanah sedalam-dalamnya. Ataupun nak jumpa lawyer tanah. Jumpa lawyer tanah lah. Kalau tak cepat pun, tak payah kaji lah. Kan pening kepala kan. Lawyer tanah ada kan. Kalau beli tanah, jumpa lawyer tanah kan. Baca artikel sikit-sikit, gambaran umum, overview tentang cara beli tanah tu boleh lah. Tapi detail tu serah kepada ahli dah. Dan lawyer tanah tu 20 tahun dia kaca baca yang tu ya. Dia hafal kanun tanah negara lah apa semua dia hafal. Tak ahli dia. Kita baca sikit-sikit, surface je. Ya, untuk ambil gambaran. Ya. Begitulah bidang apa sekalipun, bukan bidang kita orang awam. Ya, bidang tanah ke bidang undang-undang kan kita orang awam. Ahli dia ada. Kita cuma ambil tahu sikit-sikit. Ya, konsep dia macam tu. Aku demam. Kita pun baca bab demam. Kan, ada berapa jenis demam. Demam baca ubat apa, kaji satu. Maknanya kita cuba jadi doktor dalam bab demam, kita jadi ahli farmasi dalam demam. Tak payahlah kot. Ada ahli dia. Kita baca sikit-sikit, nak ambil gambaran umum. Ya. Konsep dia macam tu. Wallahu a'lam. Tidak penat kita. Penat. Semua tak sebanyak benda lagi kan. Banyak benda lagi. Maknanya kita tukar masak hari-hari tu lah. Masak kan. Maknanya nak makan nasi Arab. Kena nasi Arab. Makan Cina ke? Tak payah kita nak tahu segalanya. Aku boleh masak Cina, boleh masak Korea, boleh masak Jepun. Kan? Segala-gala boleh masak. Penat kita. Penat. Kan? Sekali-sekala tu nak ambil tahu, bolehlah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada. Sila. Ya. Soalan Yahudi Nasrani ahli kitab. Jadi adakah halal lelaki Islam kahwin dengan wanita ahli kitab? Halal. Sampai sekarang. Dengan ahli kitab halal. Soalan dia sekarang ni, siapakah ahli kitab tu? Itu jadi isu sikit lah. Teorinya, dasarnya dalam Quran, halal lelaki Islam kahwin dengan wanita ahli kitab. Halal. Tanpa mereka masuk Islam. Tapi siapakah ahli kitab sekarang ni? Adakah Kristian itu dikira sebagai ahli kitab? Kristian Ortodok, Kristian Seven Day, Sidang Injil Borneo, Kristian Sinda Injil Borneo, adakah mereka ahli kitab? Kristian di Korea, Kristian di, adakah mereka ahli kitab? Okay. Jadi sini berlaku perbezaan. Maka di Malaysia, fatwa kita tidak menganggap mereka itu sebagai ahli kitab. Kalau nak kira ahli kitab tu mungkin yang Kristian ya, yang ada di Mesir, yang ada di Syria, yang lama tu, mana Rasulullah ada tu, mereka dah ada dah. Rasulullah berkahwin dengan Maria Qibtiyah, Koptik, Maria Qibtiyah. Koptik itu ada lagi. Yang tu mungkin ahli kitab asal. Koptik boleh tengok Koptik di Mesir tu.
Ana Maria Qibtiyah, Maria Koptik lah tu. Rasulullah kahwin. Kan? Maria tu Islam lah kan. Maknanya asal tu, zaman tu dah ada dah. Jadi bila ayat tu diwahyukan, Kristian Koptik tu ada. Jadi Kristian di Syria tu ada. Jadi mungkin yang tu kita nak kira sebagai ahli kitab. Tapi yang sekarang ni dah, yang campur ya. Dalam Kristian pun dia ada ajaran sesat juga. Kan? Kalau dia, kalau tak salah saya lah, kalau 7 day tu dikira sesat dalam Kristian. Boleh kaji tengok tu. Mana ada. Mana Kristian menganggap 7 day itu sebagai sesat. Jadi dia sama Kristian. Sama. Jadi kita pegang prinsip maknanya ya halal tapi kita tak tahu siapa ahli kitab sekarang ni. Satu. Yang keduanya, tujuan kahwin dengan ahli kitab, wanita ahli kitab, supaya anak-anak yang lahir tu jadi Islam. Jadi sekarang kalau kita kahwin dengan Kristian, anak kita tu adakah akan jadi Islam? Automatik. Tak akan jadi Islam. Dalam dunia hari ni tak akan jadi Islam. Maknanya akan diberi kebebasan dulu sampai umur dia 18, baru diberi pilihan nak jadi Islam atau Kristian. Jadi matlamat perkahwinan tu tak tercapai. Matlamat perkahwinan tu tak tercapai. Jadi buat apa kita nak kahwin? Sebab itu Sayyidina Umar, bila pembukaan kota-kota ramai tu, bila sahabat kahwin dengan wanita ahli kitab, Sayyidina Umar larang. Sayyidina Umar larang. Kenapa? Kerana pakat kahwin dengan wanita ahli kitab, siapa nak kahwin dengan wanita Islam? Tak tercapai kan? Jadi Sayyidina Umar larang. Jadi perkahwinan tu dia ada maslahah dia supaya anak-anak lahir dengan keadaan Islam. Jadi sekarang ni tak tercapai matlamat tu, maka tak ada keperluan nak kahwin dengan wanita ahli kitab. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.